tanya kau ada sabun tak? Sabun basuh ni. Ada bang. Kenapa? Aku nak pinjam sikit. Okey lah, tak apalah, kita bagi dia kan. Oh, kita tahu buat harta terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Sembang Budak Pandai SBP, podcast yang membicarakan tentang sekolah berasrama penuh. Nah, saya tidak berkesorangan untuk membincangkan topik kita pada pagi ini. Kita ada bersama-sama dengan kita ikon dalam bidang agama sebenarnya, dan juga sahabat saya di Sekolah Menengah Agama Persatuan Kajang. Tapi sebelum kita keluarkan beliau, masukkan dalam skrin ni, kita kupas sikit lah. Itu berkaitan dengan kemenjadian pelajar SBP. Okey, seperti mana yang tuan-tuan dan puan sedia maklum, sekolah berasrama penuh antara objektif utama diwujudkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk membentuk pelajar yang mempunyai sahsiah, yang mempunyai moral, yang mempunyai integriti yang tinggi. Okey, sebab itulah diwujudkan sekolah SBP ni, dan antara lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, SBP juga menitik beratkan tentang aspek kemenjadian pelajar dalam bidang akademik. Jadi kita tak boleh nak fokuskan sangat pada akademik tu, kerana kalau kita terlalu memfokuskan pada akademik, maka kemenjadian pelajar di sebalik tu, contoh dari segi rohani, dari segi sahsiah, dari segi moral dan sebagainya, mungkin akan ketinggalan, dan kita perlu, orang kata apa, jadikan pelajar-pelajar SBP ni adalah pelajar-pelajar yang sempurna dalam segenap aspek, segala bidang dan sebagainya lah. Okay, sebab tu saya terpanggil untuk mengupas topik kemenjadian pelajar SBP ni, dan bersama-sama dengan saya barulah kita nak keluarkan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Izwan Yusof. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Bang Isaac? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Saya mula-mula bila nak jemput jemput Dr. Izwan ni, sebenarnya kita masa tu malam malam saya ber-WhatsApp. Masa tu baru terdetik hati lah. Nak bincangkan tentang topik kemenjadian pelajar SBP ni. Saya duk fikir-fikir siapa yang saya nak jemput kan. Lepas tu bila saya fikir, okey, ada seorang orang kata apa, ikon di Semak Kajang sendiri, yang kita rasakan memang sangat sesuai lah untuk membincangkan topik ni. Dan itulah bila saya approach Dr. Izwan, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak atas kesudian ada ke lapangan. Kebetulan hari ni dia ada lapang sikit je. Selalunya dia tak ada masa. Memang sangat sibuk. Alhamdulillah. Dan hari ni alhamdulillah Dr. Izwan boleh bersama-sama dengan kita. Okey. Jadi untuk permulaan, kita nak cerita tentang kemenjadian pelajar SBP ni, kita kena interview doktor sikit tentang SBP tu sendiri. Baik. Tentang pengalaman doktor di Semak Kajang dulu. Okey, masuk Semak Kajang tahun bila tu? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih pada Bang Isaac. Saya masuk Semak Kajang ni tahun 92 bang. 92. Masa saya tingkatan 3 lah. Betul. 92 tingkatan 3. Ke awak ataupun masuk saya 93. 93. InsyaAllah lupa dah bang. 92 tu UPSR. So 93 saya masuk. 93 maknanya masa tu saya tingkatan 4, doktor tingkatan 1. Okey, sekali dengan Tarik lah kan? Sekali dengan Tarik, sahabat tu. Tarik Effendi Yahya tu saya ingat sangat sebab dia satu kali dengan saya. Oh ya, okey. Jadi itu antara, orang kata apa, kawan-kawan yang memang selalu menjadi, kata apa, teman berbual lah masa kat bilik dulu kan. Okay. Kita nak cerita lebih-lebih kan, nanti kan takut dia jauh dekat UK. Betul. Jadi nanti kan dia nak balas tak boleh pula. Betul. Okay, so tahun 1993 masuk ke Semak Kajang. Betul. Masa nak masuk Semak Kajang tu memang pilihan Semak Kajang tu sebagai pilihan pertama ke macam mana? Saya kebetulan sekolah rendah ni banyak tempat bang. Di Ipoh, di Johor, dan last sekali di SRK Jalan Pasar 1. Oh, pasal ikut ayah? Ya, sebab ayah kerja bank dulu. Okay. Jadinya bila di sekolah tu, kebetulan yang dapat antara waktu tempat A kan, adalah seorang dua. Dan wallahualam saya pun tak pasti macam mana boleh naik nama tu, dan nama kita ialah masuk ke Semak Kajang gitulah. Saya tak ingat proses tu. Okey. So bila nak masuk ke Semak Kajang tahun 1993 tu, ialah kemasukan yang
pertama tu biasanya bulan Januari. Januari Kan. Jadi masuk Semak Kajang tu siapa yang tolong angkat beg masa tu, ingat lagi tak? Masa tu kalau ikut abang-abang sini lah kan. Kita datang dengan mak ayah dan abang-abang lah yang bantu. Kalau tak silap masa tu kita selalunya bila pendaftaran tu kat Dewan kan Kat Dewan. Dewan besar Mula-mula kita lah, kat kan? Dewan besar tu. Lepas tu dia usher bawa pergi kat asrama. Bawa kat asrama. Kan, hantar kat asrama tu masing-masing tunjukkan bilik dan sebagainya Ya. lah. Okey, pengalaman minggu orientasi tu. Masa minggu pertama tu ada yang menitik air mata ke? Dia bang, satu kita culture shock sebab kita tak pernah berpisah kan. Dan memang kita kata minggu-minggu awal tu memang sedih jugalah, macam homesick jugalah. Tapi dan bila kita dah lalui minggu orientasi tu, adalah beberapa insiden kena tidur dalam longkang waktu tu bang. Tidur dalam longkang. Saya tak ingat form berapa yang buat. Tapi memang kami form 1 masa tu antaralah kena baring kat dataran sebelah surau tu. Tapi tak apalah, itu pengalaman-pengalaman yang kita lalui lah waktu tu. Setahu saya, yalah, kalau kata tidur dalam longkang ni tak pernah pula. Tapi longkang kering lah, bukan berair bang. Yang dekat Padang tu kan, ataupun yang dekat dekat Padang tu lah. Itu longkang besar tu kan. Longkang besar kan. Sampai macam tu sekali Okey, jadi awal-awal tu yalah kita baru masuk asrama. Betul. Tak ada pengalaman kan. Ada rasa homesick tak? Ada. Tipulah kalau kata tak ada. Tipulah kata tak ada kan. Walhal rumah ayah tu dekat Ceras je. Dengan Batu 13 Kajang ni tak sampai 20 minit pun. Tapi itulah kita first time kan. Tapi itulah pengalaman awal kita. Nombor dobi ingat? Ada nombor dobi tak ingat. So zaman-zaman kami di Semak Kajang dulu, kalau untuk makluman penonton-penonton semualah kami ni sebenarnya memang kata apa, ada satu pengalaman yang lebih kurang sama lah. Pengalaman kalau tanya daripada batch saya 90 masuk 90 sampai 94 Dr. Izwan tahun 93 sampai 97 kan. Jadi semua mempunyai pengalaman yang lebih kurang sama lah. Minggu pertama tu menjalani minggu orientasi lepas tu kita diberikan nombor dobi. Kita dah diajar cara macam mana nak berinteraksi dengan abang-abang senior, dengan cikgu-cikgu. Lepas tu kita dah didedahkan dengan usrah kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang memang menjadi satu tradisi lah. Daripada tingkatan 1 sampailah ke tingkatan 5, tak kira lah batch mana sekali. Betul. Hatta yang kita tanya adik-adik baru-baru masuk ke Semak Kajang dalam mungkin awal 2000 ataupun mungkin sehingga penghujung 2010 macam tu kan. So saya tanya diorang kebanyakannya menceritakan benda yang lebih kurang sama masih lah. Lagi kan cuma batch yang dah terkini ni macam anak saya sendiri sekarang ni tingkatan 2 Semak Kajang. Saya tengok dia punya pendedahan dia ataupun pembawaan dia dah berbeza sikit. Dia berbeza sikit dan minggu orientasi ni dia lebih kepada sekolah punya program. Dia bukannya student yang bukan student handle lah. Bukan student yang handle ataupun sini yang handle. Dia lebih kepada sekolah yang handle lah. Tak tahulah, mungkin dasar KPM yang baru kan, dia tak benarkan untuk minggu orientasi itu dikendalikan oleh senior. Saya tak pastilah mungkin itu yang menjadi orang kata apa sebab kenapa itu dah tak macam dulu lah. Okey. Jadi kalau cerita tentang Semak Kajang ni, pengalaman yang tak boleh dilupakan masa dekat Semak tu, apa doktor boleh ingat sebenarnya sekarang? Pengalaman antaranya biasalah kita dengan abang-abang dalam dom ni. Antaranya lah, ni kisah lawak pun ada. Dia tanya, kau ada sabun tak? Sabun basuh ni. Ada bang. Kenapa? Aku nak pinjam sikit. Okeylah, tak apalah, kita bagi dia kan. Itu tahu buat harta terus tu. Terus tak jumpa dah sabun kita. Tapi tak apalah, kita halalkan, tak ada masalah lah. Zaman tu kalau tak silap dobi masih kita hantar keluar. Dia ada satu van dobi datang. Kalau tak silap hari Jumaat tu dia datang, dia collect baju yang kita nak hantar dobi tu, kita kena masukkan dalam sarung bantal. Sarung bantal ataupun dalam plastik lah. Kita kena isi borang borang dobi, lepas tu masukkan dalam sarung bantal ataupun plastik tadi tu, dan kita kena campakkan masuk dalam ada satu bilik khas untuk titip dobi tu. Lepas tu bila datang hari Jumaat tu, van tu collect. Lepas tu minggu depan tu hari Jumaat van tu akan hantar. Kita collect baru yang stok baru yang nak dibasuh tu lah kan. Seminggu lah kan. Selalu hantar dobi ke tak selalu hantar dobi?
jarang jugalah kita basuh sendirilah masa saya tu. pun sama. Sebab apa? Dobby tu bila sampai satu tahap, mula-mula dia okey. Bila lama-lama tu makin tak bersih. Kan baju kita tu kan. Baju berbau dengan tak tahulah dia peram ke apa kan. So memang ada isu lah dengan Dobby tu. Nah sejak daripada tu memang saya rasa baik saya basuh sendiri. Yelah sama lah kita. Jadi kalau cerita pasal sabun tu, zaman-zaman sekarang ni kan, kalau jumpa balik orang tu ingat tak siapa dia? Ada tapi kita tak sebutlah nama. Tapi bagi kita okey lah. Sebab kita kan masa tu dengan abang-abang kan. Tapi kita faham lah dia pun mungkin masa tu yelah tak cukup sabun kan. Kita pun okey je tak ada masalah. Zaman tu kalau masih ingat lah, dia sabun ada dua. Satu sabun buku tu kan, Fab ke apa. Ni sabun serbuk bang. Sabun serbuk tu biasanya yang dalam uncang, dalam kotak ataupun dalam uncang lah. Kan yang uncang tu Trojan lah. Fab ke kan. So kalau misalnya tahu orang tu ambil bawa harta, banyak baju dia boleh basuh. Bang, satu kotak tu kata boleh tahan sebulan tu. Masa tu paling popular, saya ingat lagi iklan dia dekat TV tu, bila keluar je iklan tu kan, orang tu pakai tong sampah. Ya betul. Jenama, dapat je sabun tu terus kan wangi terus. Jenama Trojan kan iklan kan. Memang tak boleh lupa lah pengalaman masa tu. Yalah. Okay, so cerita pasal Smart Kajang ni tak boleh kita tak cerita tentang Dewan Makan. Betul. Masa tu agak-agak zaman tahun 97 SPM kan. Tahun 93 masuk form 1. Okey, masa tu kalau tak silap kita ada isu juga dengan tender-tender Dewan Makan ni. Okey, yang mana masa diorang ni prepare sarapan pagi. Sarapan pagi kita ingat tak dulu ada mi goreng. Ada sekali tu mihun goreng. Dalam mihun goreng tu ada getah. Tak tahulah guru ustaz ingat kita dah kan. Mungkin lah kot. Dia ada getah. Lepas tu ikan masa tu ikan jaket. Ikan jaket lah. Betul. Saya kalau time ikan jaket memang saya tak turun. Sanggup rupa Maggi je kat dalam dom. Ya. Tu ikan jaket tu memang keras. Memang kalau nak makan tu memang kata seksa jugalah kan. Tapi yang tak boleh lupanya, kalau ustaz masih ingat, air dalam baldi tu. Air dalam baldi kita nak minum. Kita kena cedok kan. Bawa kolej sendiri. Bawa kolej sendiri, cedok sendiri. Zaman-zaman tu budak-budak ni terlalu kreatif. Cicah biskut. Okey. Dalam tu je. Jadi bila tengok dalam baldi tu, apa hal ada bergenang, sedak dia kan. Dengan biskut yang dah pecah masuk dalam tu kan. Ya Allah, punyalah kreatif tu. Yalah. Siapa yang memulakan tradisi kan. Tapi saya seronok bang hari Jumaat kan. Kan kita masa tu masjid kat Sungai Sekamat lagi. So kita berjalan kaki kan jauh. Balik tu berlari bang. Sebab tu hari Jumaat memang aiskrim satu, lauknya sedap lah. Kan saya pun lupa tapi lauk sedap lah hari Jumaat. Jadi beratur. Tapi itulah, kita dah betul-betul budak-budak ni kan, form 1 form 2 tahu kena potong. Itu yang tak berhati tu. Tapi pandai pula abang-abang ni. Bila dah masuk nak SPM, dia buat satu malam. Malam ni apa? Malam minta maaf. Dia kata adik-adik semua kami minta maaf lah. Jadi tolong doakan abang-abang nak SPM ni. Jadi kita padahal sebelum tu dah doa dah. Memang kau tak fail. Pengalaman kenangan lah. Itulah, pengalaman kat Dewan Makan tu memang satu ni lah. Dan satu ketika dulu kita guna tray yang besi tu kan. Sekarang dah tak ada dah. Tak ada pakai tray lagi. Sekarang pakai pinggan. Dan kita kena basuh sendiri tray tu. Dulu kan. Ya betul. Lepas makan kita kena buang sisa kat tong sampah luar tu, kita kena basuh. Kat tepi tu kita basuh. Basuh tray tu, kemudian kita kena susun je lah. Betul, mana-mana yang jenis yang pemalas ni dia basuh ala kadar je. Tu yang lepas dapat tray yang kita nak guna untuk makan kali seterusnya tu, berminyak, mengenang dengan macam-macam. Aduh. Tapi sebab dia makan sikit, saya dengan tarik lah kalau bulan puasa bang. Kita ni masuk maghrib je, kita buka puasa dulu di dia makan tu. Tapi tarik the first person yang akan habis makanan paling awal. Saya nombor 2, nombor 3. Tapi tak boleh potong dia. Memang hebatlah tarik ni sebab dia tak tahu dia makan macam mana, tapi dia paling cepat makan. Pasal apa dia makan cepat sangat? Wallahualam. Tapi habis tu memang kita terus ke surau lah untuk sembahyang maghrib kan. Tapi nak cerita waktu tu memang dia lah memang sentiasa setiap hari kalau bulan puasa, dia lah paling cepat makan. Minta maaf tarik sebut nama sikit. Itulah, dia tak ada pula
apa cerita tentang benda tu lah kan. Yalah, mungkin benda dah lama dia lupa. Yelah. Sebab saya memang sebilik dengan dia. Memang selalu yalah kita orang kata apa dah memang mesra lah kan. Sekarang lah kalau Yelah, lupa alhamdulillah. memang apa ni lah. Dan dia pun ada ajak pergi UK tu. Dia kata jomlah jalan-jalan pergi UK. Yalah. Tapi itulah tak berkesempatan lagi. InsyaAllah rezeki nanti boleh pergi ke sana lah. Satu lagi bang, yang kalau boleh saya sentuh sikit, yang saya boleh hari ni mungkin boleh kuliah-kuliah sikit, ceramah-ceramah sikit, boleh khutbah apa semua, kerana didikan Ustaz Wan Akashah. Waktu tu yalah, orang lain semua semayang dekat Masjid Sekamat, dekat Surah Al-Ihsan. Dia bawa saya lah, saya antaranya ke masjid-masjid yang terdekat di Kajang ni. Dia khatib, saya imam. Jadi Masa memang form 5? masa form 4, form 5. Biasa form 5 lah. Jadi dari situ antara yang awal lah untuk membentuk diri kita, boleh nak jadi imam, nak jadi khatib kan. Alhamdulillah. Hari tu saya baru berjumpa dengan dia, ada urusan yang kita ni lah, yang bincang dengan dia itu, dan saya pun ada jemput dia juga. Alhamdulillah. Kalau ada rezeki nanti dia kata boleh lah kita datang ke SBP ni untuk bincang apa, bersembang tentang ni lah, pengalaman-pengalaman masa di Semak Kajang dulu. Dan Ustaz Wan Akashah sebenarnya memang antara guru-guru pioneer lah. Dekat Semak dia 4 orang guru yang terawal termasuk Ustaz Wan Akashah. So tu yang kami memang sangat rapat lah daripada form 1 kat Labu. Alhamdulillah. Sampailah pergi apa ni kan, pindah ke Kajang tu memang kami sangat rapat lah. Okey. So Ustaz, kita tinggalkan kejap Semak Kajang. Kita dah masuk segmen yang kedua, kita nak cerita tentang kerjaya. Boleh. So sekarang Ustaz apa ni, bekerja di mana? Okey. Saya Abang Isaac, saya di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dah masuk tahun yang ke-18. Alhamdulillah. Daripada lepas grad saya lepas grad tu adalah buat kerja sendiri dulu. Dalam 2006 lah saya masuk. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi di JAKIM tu sendiri di kawasan mana tu? Dekat JAKIM di bahagian keluarga, sosial dan komuniti. So jabat kami di Komplek Islam Putrajaya, sebelah dengan Masjid Besi. Presiden 3. Okey. So dulu kalau tak silap JAKIM di apa, KL tu sendiri kan, dekat dengan Masjid Negara betul kan? Masa tu Bahis, bahagian Hal Ehwal Islam. Sekarang ni Jawi lah pusat Islam tu. So by 1997 tu kita pindah ke Putrajaya. Okey. So dekat JAKIM tu sendiri, Ustaz yang memang dah orang kata apa, berpengalaman dalam yalah biasa apa, memberi kuliah, didikan berkaitan dengan apa ni, keagamaan dan sebagainya kan. Jadi fokus Ustaz sebenarnya dalam bab apa tu? Kalau kata kita nak apa ni, nak zoom in. Nak zoom in lah benda tu kan. Fokus tu kat bahagian apa sebenarnya? Kita kalau macam bahagian keluarga ni, kami banyak cawangan. Ada cawangan keluarga dan cawangan sosial. So saya ni di unit bimbingan kecelaruan gender. Kalau quote in quote tu maksudnya LGBT lah. Dan kita juga ada unit pendidikan dan kesedaran HIV, unit bimbingan juvana dan unit bimbingan klien dadah. Itu sosial lah. Kalau keluarga tu ada yang jaga pasca perkahwinan, pra-perkahwinan. Dan saya difahamkan juga Ustaz ada menulis buku tentang topik tersebut. Ya betul lah, alhamdulillah, daripada tesis saya lah waktu saya buat PhD tu. Jadi apa tajuk tu, apa ni buku tu? Okey, tajuk dia bang, kita ada 3 buku lah. Satu buku yang pertama tu golongan LGBT dan penyelewengan tafsir, terbitan penerbit UKM bersama JAKIM. Yang kedua menelusuri fitrah insani, terbitan JAKIM. Dan yang ketiga pembongkaran penyelewengan pentafsiran oleh pendukung LGBT, yang tu PTS Publication. I see. Okay. So dalam buku-buku yang Ustaz apa ni tulis tu, sebenarnya kalau Ustaz boleh bagi satu kesimpulan lah, berkaitan mungkin dia lah bila nak buat buku tu kena buat kajian dan sebagainya kan. Betul. Jadi kalau Ustaz boleh apa ni simpulkan apa sebenarnya menjadi punca masyarakat terjerumus ke arah benda-benda yang negatif macam tu. Kalau kita lihat bang, yang pertama antaranya cara asuhan ataupun didikan keluarga. So kalau kita kata anak lelaki ni caranya dibesarkan seperti anak perempuan, sebab dia contoh mak ayah ni dia kecewa tak dapat anak perempuan.
Jadi anak tu dibesarkan seperti anak perempuan. Jadi anak tu sudah mula menyimpang. Oh, daripada kecil lagi memang Daripada mak kecil. ayah dia rasa nak apa ni lah. Mungkin pembentukan dia tu ke arah Dia pakaikan gaun, belikan alat-alat permainan budak-budak perempuan kepada anak lelaki ni. Jadi sedikit sebanyak anak-anak ni dia sudah confused tentang diri dia. Kemudian yang kedua, kadang-kadang yang paling kita kesiannya adalah traumatic experience lah. Maknanya pengalaman diperlakukan secara seksual. Kadang-kadang diliwat, dirogol. Dan hari ni pun kita tengok banyak kes-kes banget kita ulah balik. Kemudian isu dia pernah dibuli atau diejek. Kita ada kawan-kawan lelaki lembut bang kat sekolah dulu. Tapi kita Yelah kadang-kadang apa kita buat, kita ejek dia, kita panggil dia macam-macam. So ejekan itu sebenarnya memberikan kesan kepada emosi dia. Dan itu yang mungkin mendorong dia ke arah pelakon-pelakon tersebut lah. Itulah, kadang-kadang dia terbawa-bawa sampai dah habis sekolah pun Betul. masih lagi Betul lah. berdendam dengan kawan dia dan sebagainya. Betul. Jadi itulah cabaran bila ustaz dalam bidang dakwah ni kan. So antara cabaran-cabaran yang paling hebat yang ustaz pernah alami lah bila kita berhadapan dengan golongan-golongan yang kita nak dakwahkan apa semua ni kan. So apa cabaran-cabaran yang paling hebat yang ustaz pernah ingat lah? Cabaran saya kira kalau kita lihat balik dalam apa tu, kita berdakwah kepada kumpulan ni, kita ada persepsi yang negatif dari masyarakat. Sebab begini, kami di JAKIM kita nak membimbing kumpulan ni. So ada salah tanggapan mengatakan kami terlalu lenient ataupun terlalu beri muka. Sedangkan kita faham, kita cuba nak ambil kaedah pendekatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi ni tak menghukum terus walaupun dia pendosa. Dan tidak pula terlalu kita kata ultra liberal seperti mengiktiraf apa yang mereka buat, hak asasi ni. Tapi kita mengatakan kita tak bersetuju dengan perlakuan anda, tapi kita tak nafikan hak anda untuk dibimbing dan dinasihati. So di situ yang kadang-kadang masyarakat ada yang kalau terlalu konservatif, dia akan mengatakan oh ini memang terlalu melayan sangat. Sedangkan kita prinsip bila kita menyantuni bukan bermaksud kita mengiktiraf apa yang mereka lakukan. Jadi itulah maknanya ibarat nak menarik rambut dari dalam tepung, rambut tu jangan putus, tepung jangan berselerak lah. Betul. Itu apa yang pepatah bidalan kita beritahu lah. Betul kan. bang. Dia memang susah sebenarnya bila kita nak lagi bila netizen sekarang banyak yang orang kata apa keyboard warrior dan sebagainya. Bila kita buat sesuatu mesti ada orang yang buat ulasan. Ada ulasan. Contohlah macam saya buat SBP ni pun Sembang Budak Pandai ni, bila kita niat kita baik sebenarnya. Kita nak mendedahkan kepada masyarakat kemenjadian pelajar-pelajar di SBP. Betul. Apa yang diorang boleh ambil iktibar daripada pengalaman-pengalaman panelis yang datang dan sebagainya. Betul. Itu sebenarnya, tapi diorang adalah setengah mulut yang kita tak boleh nak tutup yang mulut orang kan. Yang sinis yang berkata ini macam nak mempoyorkan diri lah kan, nak cakap kita ni budak bagus lah, budak pandai lah dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak so itulah bila Ustaz cerita ni memang saya rasa memang agak mencabar lah bila kita nak berhadapan dengan masyarakat yang agak orang kata apa masing-masing mempunyai pemikiran masing-masing. Betul. Dan bila relatekan dengan isu politik, relatekan dengan isu ekonomi, macam-macam lah perkara-perkara yang ada sekarang ni. Jadi mereka cuba nak kalau boleh nak menjadikan perkara tu sensasi lah. Ya, betul. Ini macam isu terkini sekarang ni berkaitan dengan ada orang kata apa pertubuhan yang dah dibuat oleh yang orang diibaratkan sebagai menunggang agama tu kan. Jadi benda tu sebenarnya bagi saya kita nak ulas panjang pun sebenarnya tak bagus. Dan dalam masa yang sama kita nak bercakap pun benda tu masih lagi dalam siasatan. Dan tindakan-tindakan yang perlu diambil tu memanglah macam Ustaz kata, kita tak boleh nak terlalu drastik ambil suatu tindakan tu tanpa kita selidik dulu, pastikan benda tu betul-betul seleweng dan sebagainya kan. Jadi itu yang ramailah kecaman-kecaman daripada masyarakat beritahu kenapa baru sekarang nak ambil tindakan dan sebagainya. Kenapa tak daripada masa mula-mula sebelum ni mungkin 10 tahun yang kebelakang tak ambil apa-apa tindakan. Jadi itu yang itulah nak menjawab benda tu maknanya agak susah lah kan. Jadi kalau boleh Ustaz ulas tentang kenapa tindakan tu perlu melalui proses yang agak panjang sebelum boleh diambil tindakan tu. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit tentang benda tu. Yalah, saya kira dalam apa-apa saja isu yang berlaku, yang pertama kita kena teliti lah
pastikan ada fakta yang tepat supaya kita tidak, orang kata apa, jump to conclusion, tidak terus mengambil tindakan sewenang-wenangnya dan akhirnya mungkin backfire balik pada kita. Kan itu dalam hal ni bagi saya, apa saja isu yang berkaitan, kita akan katakan kita mesti selidik dulu berita yang kita terima. Dan waktu yang sama kita kena pastikan supaya apa saja isu yang timbul itu dia perlu dicegah awal supaya tidak memberikan kesan pada masyarakat. Baik, apa yang berlaku pada hari ini? Isunya bang, kalau macam isu akidah, kita agak sukar untuk nak define ataupun identify seseorang itu sama ada dia masih berpegang pada ajaran yang sesat ataupun dia telah bertaubat misalnya. Sebabnya dia berkaitan dengan benda dalaman tentang iktikad dia ataupun keyakinan dia. Sebab ada orang dia boleh bertaqiyah dengan maksud dia boleh berpura-pura berhelah. Jadi kita hanya berpegang kepada zahir seseorang. So kalau dia lafaz, okey saya bertaubat, saya tak mengulangi lagi. So tak apalah, kita berpegang pada apa yang dia ucap lah. Tapi setelah itu kalau dia masih lagi mengulangi, itu memang di luar kawalan kita. Tapi sekurang-kurangnya kita faham kalau ada isu-isu yang berbangkit, kita kata ada cubaan-cubaan baru nak menghidupkan balik ajaran yang sesat misalnya. So memang bagi saya lah dalam konteks pada hari ni memang sentiasa dalam pemantauan. Cuma kita nak ada pembuktian yang kukuh. Jadi di sinilah kita berhati-hati. Bukan bermaksud kita mengabaikan ataupun tidak ada pemantauan yang jelas. Tapi bagi saya sebagaimana yang kita maklum pada hari ini, kita pun ucap tahniahlah kepada tindakan pihak berkuasa, sebab itu sekurang-kurangnya mencegah lebih ramai lagi yang akan dieksploitasi. Begitulah. Itulah apa maknanya cabaran tu memang sangat-sangat besar dan dalam masa yang sama bukan mudah untuk menangani isu-isu sedemikian. Betul. Itulah, ada juga mulut-mulut yang mungkin berkata jangan terlalu keras sangat dan dalam masa yang sama bila kita nak buat tindakan ke atas mungkin perniagaan yang mereka dah jalankan dan sebagainya, benda tu sedikit sebanyak dah menutup periuk nasi mereka, apa akan jadi dengan ekonomi Muslim. So itu benda-benda yang biasanya lah nada-nada sinis yang disuarakan oleh orang ramai lah. Tapi saya percaya apa yang dibuat oleh pihak JAKIM dan juga pihak berkuasa tu memang adalah alasan-alasan tertentu yang kita sendiri yalah sebagai rakyat marhai ni kadang-kadang kita tak faham kan. Jadi biarlah mereka menjalankan tugas mereka dan apa ni kita serahkan kepada pihak berkuasa yang dipertanggungjawabkan lah untuk bertindaklah dalam hal-hal sedemikian lah. Okey Ustaz, kita kupas tentang topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kemenjadian pelajar-pelajar SBP. So bila cerita tentang kemenjadian pelajar-pelajar SBP, sekali lagi saya nak membetulkan sikitlah perception. Bukan niat saya ataupun Ustaz Izwan hari ini nak membangga-bangga diri ataupun nak menunjukkan yang kami ni bagus. Bukan itu sebenarnya, tapi kami bercakap ni dari segi secara orang kata apa generalnya lah, secara umumnya. Kita lihat kebanyakan pelajar-pelajar SBP setelah mereka habis belajar, tamat pengajian di sekolah selama 5 tahun, mereka akan biasanya lah melanjutkan pengajian sama ada di dalam ataupun di luar negara lah, untuk apa dapatkan degree dan sebagainya. Dan kemudian bila habis dia belajar, mereka dapat segulung ijazah, sama ada mereka nak meneruskan sampai peringkat master ataupun PhD, itu terpulang pada mereka lah kan. Tapi biasanya memang kita jarang-jarang nampak lah. Kita jarang-jarang nampak budak-budak lepasan SBP ni yang memang tak menyambung pengajian ke universiti. Biasanya memang mereka akan sambung pengajian universiti. Dan bila dah habis universiti tu, mereka akan mula bekerja dan biasanya tidak menghadapi kesulitan, menghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kat situ apa yang saya boleh rumuskan lah, pelajar-pelajar SPP ni sebenarnya berada pada orang kata apa, tahap yang boleh dikatakan pada tahap yang terbaik lah untuk diri mereka sendiri, dan menggambarkan bahawa kejayaan mereka tu adalah mungkin sedikit sebanyak berpunca daripada tempat mereka belajar dulu lah, which is di SBP sekolah mereka sendiri. Jadi untuk ulas tentang perkara tersebut, apa yang Ustaz nampak kemenjadian pelajar SBP ni berpunca daripada sekolah tu sendiri, dan bagaimana sebenarnya kita boleh katakan SBP ni adalah salah satu tempat
yang membentuk pelajar tersebut. Jadi ulasan Ustaz tentang benda tu macam mana? Baik, saya setujulah dengan Bang Isaac di atas perkara ni, kemenjadian pelajar SBP ni. Waktu kita tu, kalau kita kata sekolah agama, maknanya yang di kalangan SBP ni hanya 3. Ada 3. Maknanya Semak Yang Labu, Abang Sulung ni Kisas. Abang Sulung Kisas kat IK kan. Kemudian Semak Labu, Semak Kajang. Dan waktu tu kita rasa bila kita masuk Semak Kajang ni memanglah kita rasa ialah sekolah menengah agama. So title agama dalam sekolah SBP ni oleh kerana tak banyak, so kita pun bawa amanah yang besar jugalah, persepsi ataupun tanggapan. Okey. Jadi bila kita belajar di SBP, sebenarnya bagi saya contohlah kita lebih disiplin, berdikari, dan kita ada pergaulan yang baiklah di antara junior senior tu. Dan yang lebih baik kerana kita ada ustaz-ustaz yang membimbing kita. Jadi kalau kita ingat balik Bang Zaid, Form 1, Form 2, Form 3 tu kita didedahkan dengan wirid al-maksurat. Betul. So kalau walaupun main bola macam mana pun, baik pukul 6.30 memang kena siap. Kalau tak nanti ada orang kejar. Kalau tidak ada orang kejar kan. Ustaz naik pen dan kita terima kasihlah pada Ustaz Cikgu kerana mendidik kami, menterbiah kami. Tapi itulah menjadikan kami manusia pada hari ini kan. Macam kita kata subuh bang, kita bayang Semak Kajang tu dia ada 4 blok. So satu blok tu 3 tingkat. So bayangkan pukul 5 pagi dia dah round. So kata amaran pertama tu maknanya untuk kejut bangun tu dengan ketuk pintu dom tu dengan 4 getah dulu. Kali kedua kalau tak bangun juga memang jawab dia kena sebat lah kan. Tu yang ada atas loteng, dalam bilik air tak keluar-keluar, menyuruh loker pun ada kan, bawah katil pun ada. So tu pengalaman kita. Tapi bagi saya ulas sikit lah tentang apabila saya jumpa Ustaz Ismail Cikgu setelah beberapa tahun. Ada sahabat kita jadi warden bang. Dan Ustaz cerita pengalaman ni, dia kata sahabat kita ni tanya Ustaz, boleh tak Ustaz saya buat macam Ustaz buat kat kami dulu? Jawab Ustaz, bila saya dengar ni memang menarik. Rupanya zaman dah berubah. Dia kata apa? Enta tak macam mana, dan anak murid enta bukan macam enta. So faham tak kita bang? Maknanya dulu itu kita terima dan sebagai salah satu proses di terbiah. Tapi sekarang tidak lagi lah. Maknanya sebab tu sekarang ni kita nak touch pun tak boleh anak-anak. Tapi yalah, itu tak apalah, ulasan tentang zaman yang berbeza. Tapi akhirnya yang kita kata yang maksurat kita lepas subuh, lepas asar tu, lepas tu kita kata solat jemaah kita, dan orang kata apa, hafazan kita sikit-sikit kan, macam pagi Jumaat surah As-Sajadah dengan Al-Insan. Nak tak nak kena hafal tu bang. Jadi bagi saya benda-benda macam tu sedikit sebanyak membentuk peribadi kita lah. Dan kita katalah ustaz-ustaz kita, contoh Ustaz Kamilin, Ustaz Abrar, Ustaz Muhyiddin. Jadi semua tu memang ada saham yang besar lah dalam pembentukan di kita. Dan Ustaz Ismail sampai sekarang kuliah subuh online masih berlangsung. Dan saya kira itu saham yang besar lah untuk dia. Dan kita sebagai anak murid ni, kita berterima kasih. Dan saya nak kata kawan-kawan saya ni, kalau batch saya 97 ni sibling kita kata, SPM 97 tu bang, kami 100% semua pangkat 1. Alhamdulillah. Dan bila saya tengok sahabat-sahabat ni semua berjaya lah. Seorang daripada batch kami dah ada profesor penuh, Profesor Dr. Hamdan di UTM Skudai, pada umur 44 tahun. Alhamdulillah. Dan bila saya tengok di Facebook dia hari tu, dia kata apa, masa dah jandam dia dah letak dah dalam buku report kad sekolah rendah tu, cita-cita dia profesor. Dapat dan setelah beberapa tahun tu Allah makbulkan cita-cita dia, masya-Allah. Dan ramailah kawan-kawan yang berjaya ni, saya kata satu je, atas apa saya kerjain kita pada hari ini semua dengan didikan dan tarbiyah daripada guru-guru kita, dan apa yang kita lalui pengalaman di Semak Kajang ataupun di SBP ni. Okey. So mengulas sikit apa yang Ustaz beritahu tentang didikan dan juga tarbiyah yang dah diberikan oleh guru-guru di sekolah tu sendiri kan. Kita tak boleh nafikan juga ada segelintir daripada alumni ataupun yang dah habis sekolah ni. Dia terkucil sikit. Terkucil sikit, dia dah jadi lain kan. Jadi apa yang memungkinkan perkara tersebut berlaku? Yang dia ni yang maknanya bukan di kalangan 99%, mungkin ada 1% saja macam tu kan. Apa yang memungkinkan perkara tersebut berlaku? Bagi saya lah bang, satu,
ialah dalam hidup ni kadang-kadang diorang sendiri ada pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman hitam yang tak boleh dilupakan. So kita ni bila saya belajar satu bab, bila kita nak move on dalam sesuatu isu yang kita alami, musibah ataupun ujian, kita kena memaafkan. Walaupun orang tu melakukan macam-macam kat kita, yang dipanggil sebagai forgiveness therapy. Sebab kita nak melupakan memang ambil masa dan mungkin payah nak lupa. Tapi at least dengan kita memaafkan pelaku tu, kita baru boleh bergerak move on. Dan saya kira bila sahabat-sahabat kita ni yang diuji macam-macam ni, mungkin dengan pergaulan mereka di luar, ataupun ada insiden-insiden di luar yang kita tak pasti berlaku dalam kehidupan dia, tapi bagi kita lah sebagai sahabat, kita doakan yang terbaik untuk mereka ni. Walaupun mereka dah mungkin menyimpang ataupun jauh tersesat daripada jalan yang sebenar, insya-Allah satu hari nanti mereka akan kembali ke jalan yang lebih baik, insya-Allah. Itu doa kita lah. Insya-Allah. Okey. Saya terpanggil jugalah nak sentuh tentang tarbiyah yang dilakukan oleh di kalangan senior lah. Okay. Di kalangan senior masa kita junior, mungkin lower form, form 1, form 2 dan sebagainya. Ada senior-senior kita yang di atas kita, tingkatan 5, tingkatan 4 dan sebagainya, yang menjadi kita punya nakib dan yang menjadi kita punya peers lah. Yang membimbing kita di kalangan adik-adik, anak-anak yang masih bawah ni kan. Jadi di sekolah-sekolah Asrama Penuh, saya rasa bukan di sekolah agama sajalah. Kebanyakan sekolah-sekolah SBP itu memang dah mengamalkan konsep di mana abang-abang kena jaga adik-adik, kan, kakak-kakak pun kena jaga adik-adik, supaya mereka ni ada orang kata apa, sisterhood ataupun brotherhood yang kukuh lah, yang kuat ni kan. Jadi salah satu caranya adalah melalui usrah. Usrah. Jadi usrah ni memang zaman saya menumpang, saya diperkenalkan dengan konsep usrah ni masa kami di Labu lagi. Tahun 1990 masa kami menumpang di Labu tu. Memang kat situlah sebenarnya konsep usrah ni yang kita didedahkan lah. Lepas tu ingat lagi kena bawa buku usrah, buku nota sikit, buku nota kecil tu kan. Lepas tu setiap kali usrah tu lepas maghrib, memang kita duduk dekat surau sementara nak menunggu isyak tu. Hari adalah 2 kali kot seminggu. Hari-hari tertentu tu memang kita buat usrah. Okay, jadi apa ni, penerapan tentang nilai-nilai murni ni sebenarnya daripada abang-abang, nakib-nakib yang ada tu, sebenarnya benda tu sampai sekarang kita boleh ingat tau. Betul. Kita boleh ingat. Jadi itulah macam yang saya dengar lah sekarang ni. Saya tak pastilah di tempat-tempat lain macam mana. Tapi kalau Ustaz pun mungkin pernah terdengar, fokus SBP sekarang ni dia lebih ke arah kecemerlangan akademik. Baik. Kecemerlangan akademik. Yang mana memang kalau kita bercerita di kalangan sahabat-sahabat alumni dan sebagainya, mereka tak boleh lari daripada berceritakan tentang ranking sekolah. Ranking sekolah lepas SPM tu. Sekarang ni kita duduk kat mana ranking nombor berapa, top 10 ke apa ke dan sebagainya kan. Betul. Jadi sebenarnya fokus ke arah kecemerlangan akademik ni terlalu ditekankan sehingga menyebabkan aspek kerohanian ni kadang-kadang mungkin bukan nak kata ditinggalkan, tapi agak ketinggalan sikit. Yang mana kalau apa ni, tak silap saya lah, zaman kita dulu lepas kita solat maghrib, kita duduk di surau. Betul. Selama lebih kurang dalam setengah jam tu nak menunggu waktu isyak. Betul. Kita ada aktiviti yang macam saya sebutkan tadi, ada usrah, ada tazkirah dan sebagainya. Tapi sekarang ni anak-anak ni pergi prep lepas maghrib. Lepas maghrib dia orang terus pergi ke prep. Lepas habis prep tu baru dia orang patah balik pergi ke surau dan solat isyak. Masa tu dah pukul 10 lebih macam tu lah. Dan kita khawatir kadang-kadang bila anak-anak ni kadang-kadang terlalu penat. Betul. Bila habis saja waktu prep tu, dia orang tak pergi ke surau, dia orang terus naik atas dom. Kadang tidur terus pun. Naik atas dom kadang-kadang tertidur terus. Ataupun mungkin istilah yang biasa kita gunakan ni, solat kat dom lah kan. Betul. Solat kat dom kan. So tak berjemaah lagi kan. Dan kadang-kadang saya tengok, saya perhatikan sendirilah anak-anak ni kadang-kadang mereka ni dari segi sahsiah mereka, bukan nak kata mereka tak baik, mereka okey. Tinggal lagi pembawaan seperti mana zaman kita dulu dah tak sama macam yang ada sekarang. So bila kita cerita, yalah dulu kita kan dah didedahkan masa dekat surau tu, abang-abang senior dah bagi tugasan. Okey, minggu ni nama sekian-sekian naik, kena bagi apa, tazkirah kat depan kan. Kena pilih lah. Pandai-pandai lah kita cari dan sebagainya kan.
Lepas tu buku surah tu Nakib siap check tau. Nak check apa yang ada dalam buku surah tu yang kita dah catit kan. Kalau lukis gambar kartun ke apa ke, memang nak kena nak kena sepak lah kata kan. Kena update benda tu selalu kan. Tapi sekarang ni saya tak rasa benda tu ada lagi. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi pandangan sikit tentang benda tu. Itulah saya rasa bila zaman dah berubah ni, memang kita nampaklah perbezaan. Sebab tu saya kata walaupun kita mengajar ranking ataupun akademik tu sebagai yang paling utama, tapi at least 2A tu jangan lupa. A yang pertama adab, A yang kedua akhlak. Akhlak tu jelmaan daripada apa yang sifat-sifat mahmudah tu. Macam mana kita hormat orang, macam mana kita bergaul dengan orang. Kemudian adab tu manners, maknanya macam mana kita di hadapan orang lebih tua, cara kita berjalan, mungkin tunduk sedikit. Itu mungkin yang kadang-kadang sudah mula dilupakan oleh anak-anak pada hari ni. Kadang cakap dengan kita pakcik orang tua ni pun lebih kurang aja macam aku engkau je kan, kawan-kawannya. Jadi bagi saya lah dalam suasana pada hari ni, mungkin kena tengok balik supaya balance. Maknanya betul akademik penting, tapi soal syahsiah, adab, akhlak tu jangan diabaikan. Dan kita kata kena naik selari kan. Kena naik selari. Dan kita kata dalam bab ni maksudnya contohlah hari ni dah ada macam-macam modul kan. Temua, tahfiz model ulul albab. So ambil pula sains stream. Kadang kita ialah kesian juga budak-budak bila dah nak kena hafal Quran, kemudian fokus pada akademik. Walaupun kita kata kalau budak-budak brilian tu cream of the cream, senang je kalau dah hafal 30 juzuk tu, senang-senang je dia punya skor dalam subjek. Tapi kita lupa kadang-kadang kita bebankan anak kita. Jadi tu yang saya kata nak kena balance balik supaya sebab saya ingat dulu saya kelas 4 dan 5 Neptune bang. Itu aliran sastra, agama, sastra, dan kami ambil ekonomi asas. So sebelum tu sebelum saya tu Ustaz Usni Abdul Rahman, sebelum tu lagi Ustaz Nazri Cik. So yalah kami masuk lepas tu ekonomi Islam di UM, macam Ustaz Usni di Madinah. Dan kita boleh nampak bila kita maksudnya daripada situ, walaupun kita ada basic agama, kemudian kita ada ekonomi asas, so kita boleh explore bidang yang lebih luas. Dan paling kurang cara kita bergaul dengan masyarakat tu kita menghormatilah kepelbagaian. Dan kita kata yang lebih tua kita hormat, yang lebih muda kita santuni. Jadi itu yang mungkin kurang pada generasi pada hari ini. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz atas apa ni pandangan dan juga saranan yang dah diberikan tadi tu. Jadi mungkin kita dah masuk ke masa kecederaan dah sebenarnya. Okay. So tak diam dah masuk minit ke 40 rasanya kan. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau boleh kita nak bersembang lebih lama, tapi disebabkan yalah kita punya kekangan masa dan kita ada tugasan-tugasan yang perlu disiapkan selepas ni. Jadi mungkin kita nak jemput Ustaz bagi kata-kata terakhir sebagai kesimpulan daripada apa yang kita dah bincangkan pada hari ni. Baik. Silakan. Satu, saya ingat ada cikgu BM seorang, cikgu Ismail almarhum dah katanya. Dia kata satu pepatah lah, dia kata darah tak dapat mencuci darah, hanya air dapat mencuci darah. Saya fikir dalam apa maksud dia. Dia nak relate dengan kita, contoh dalam peringkat keluarga, adik-beradik. Kadang-kadang adik-beradik pun tak dapat nak tegur adik-beradik yang lain, ataupun mak ayah sendiri pun. So hanya air dapat mencuci darah dengan maksud kadang-kadang kena guna orang luar untuk bagi nasihat dan teguran. So dalam kehidupan kita pada hari ni samalah, kalau kita macam kita bekas budak SPP, kita sekolah agama, kadang-kadang mungkin ada salah laku ataupun perlakuan kita yang dibuat tu kadang-kadang tak melambangkan imej kita sebagai seorang pelajar sekolah agama atau SPP. So kadang-kadang kawan-kawan nak tegur ni pun malu alah juga. Akhirnya mungkin kena orang luar yang tegur. Engkau tu budak sekolah agama, tak kisahlah jadi lawyer ke jadi arkitek ke apa kan. Tapi bila budak sekolah agama tu, at least kita ingat balik asal-usul kita kan. Nak kena jaga jugalah sikit kan. Walaupun yelah masing-masing nakal dulu apa semua, tapi bila dah matang masuk 40 ni kita dah matang kan. So kita realise maknanya benda ni
orang pandang. Sebab kita sekolah agama ataupun sekolah asrama penuh, dan ada expectation yang tinggi di kalangan masyarakat. So nak tak nak, dengan apa yang kita ada pada hari ini, kita syukur banyak sebab Allah bagi kita peluang belajar di SBP, sekolah agama Persekutuan Kajang, Persekutuan Kajang. Dan yang paling penting adalah macam mana kita nak memberi balik kepada masyarakat. Jadi bila saya tengok usaha Bang Isaac dengan Koperasi An-Nadi dan juga membantu kita kata Syurah An-Nadi pada hari ini, kita harapkan insya-Allah An-Nadi terus lebih berkembang. Kita sebagai alumni membantu balik sekolah insya-Allah, apa saja jualah yang kita boleh bantu. Dan inilah tempat pertama kita dididik dan ditarbiyah dan menjadikan kita manusia pada hari ini. Wallahu alam. Insya-Allah. Okey, terima kasih banyak Ustaz atas kesimpulan tu. Sama. Saya itulah bila Ustaz cerita tentang Koperasi An-Nadi ni, mungkin kita nak bagi hebahan sikitlah berkaitan dengan studio podcast Nadi Suasana ni adalah milik Koperasi An-Nadi Berhad, itu koperasi alumni pelajar-pelajar Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Dan kita nak jemput jugalah kawan-kawan masa kita buat pelancaran tu mungkin tak perasan tentang Koperasi An-Nadi ni, yang belum sempat lagi untuk join Koperasi An-Nadi ni, silakan jadi ahli kami, dan insya-Allah kita akan jalankan perniagaan bersama-sama, dan kita cubalah venture into perniagaan-perniagaan lain di bawah bendera Koperasi An-Nadi Berhad itu sendiri, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak Ustaz atas kesudian bersama-sama dengan SBP pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang kelemahan di kami sendiri, dan insya-Allah kalau misalnya kata ada kelapangan kita nak jemput lagi sekali, mungkin kita cerita pasal topik-topik lain pula. Insya-Allah. Okey. So itu saja daripada kami di SBP. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi pada episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.